السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأما بعد، Alhamdulillah, terapkan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam majlis ilmu. Ini dengan menggunakan kitab Penawar Bagi Hati, sebuah kitab tasawuf, yang mana ilmu tasawuf, ilmu yang membincangkan, mengkaji berkenaan dengan hati dan sifat hati. Kita masih dalam perbincangan sambungan qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin, iaitu bab yang pertama pada menyatakan taubat. Yang mana taubat adalah merupakan perangai yang terpuji bagi hati, dan perbahasannya sambungan pada muka surat 66. Kitab Jawin muka surat 66, iaitu sambungan pada asrar yang 5 perkara. Asrar ada 5 perkara. Ini bermaksud seseorang yang menangguhkan taubatnya dengan ada 5 sebab ini. Kenapa seseorang itu menangguhkan taubat? Yang mana taubat adalah hukumnya wajib kepada sesiapa yang melakukan dosa, dan tidak ada orang yang tidak terjerumus kepada dosa, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil, melainkan Nabi Rasul. Mereka adalah merupakan hamba Allah yang maksum, yakni yang terjaga daripada melakukan dosa ataupun diampunkan dosa yang lepas akan datang bagi para anbiya dan juga mursalin ataupun para rasul. Selain daripada itu, sesiapa saja akan terkena atau kena tampias dosa. Cuma besar dan kecil itu berbeza kepada tahap. Dan kerana itulah bertaubat itu adalah hukumnya adalah wajib. Walaupun sebegitu, ada daripada kalangan manusia yang memperlambatkan taubat. Ada daripada kalangan hamba Allah yang melambatkan taubat, sedangkan dosa ini adalah perkara yang tidak sepatut dan tidak sewajarnya kita bawa ke alam akhirat ataupun kita bawa bersama dengan kematian kita. Yang kita nak bawa bersama dengan kematian kita adalah amal-amal yang soleh, bukan dosa. Dosa ini patut ditinggalkan di dunia. Cara kita nak tinggalkan dosa yakni dengan melakukan taubat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Walaupun sebegitu, ada mereka yang melambatkan taubat, dipanggil asrar. 5 perkara. Sebab apa manusia melambatkan taubat, hamba Allah melambatkan taubat? Ada 5 sebab, 5 perkara. Kita ringkaskan, ambil secara ringkas saja. Yang pertama, bahawa seksa yang dijanjikan itu bertangguh.
Yang pertama kita ulang, mana kenapa lambat ataupun mau lambatkan taubat, sebab seksa tu Allah Subhanahu wa taala tangguhkan. Orang yang melakukan maksiat kepada Allah, mereka tidak merasa azab hatta setengah daripada mereka diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak, sehingga mereka tidak mau bertobat kepada Allah. Sebab seksa itu dilambatkan atau ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa melambatkan taubat? Sukar meninggalkan kesedapan dan keinginan, yang mana dosa ini adalah perkara yang daripada yang disukai oleh nafsu. Nafsu suka perkara-perkara yang perkara itu boleh menyebabkan dosa, dan kesemua itu adalah merupakan kesedapan, keseronokan bagi nafsu. Seorang yang suka kepada perempuan dan mereka melakukan zina, yang mana zina itu adalah merupakan perkara yang disukai oleh nafsu. Seorang yang suka kepada judi itu suka oleh nafsu, sebab kadang judi itu boleh memberi kesenangan. Kadang minum arak itu disukai oleh nafsu. Jadi kesemua itu sukar untuk ditinggalkan, sebab nafsu memang suka. Ammaratun bisu, anna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu sentiasa menyuruh kepada kejahatan. Itu sifat yang ada pada diri manusia daripada nafsu. Yang ketiga, menangguh ia akan taubat itu sehari lepas sehari, dan berkata ia, selagi akan taubat oleh aku pada masa yang akan datang, dan taubat itu di dalam kekuasaan aku. Dan yang ketiganya, kenapa menambahkan taubat? Seseorang tu merasai dia berkuasa untuk bertaubat pada hari besok. Kenapa dia melambatkan taubat? Dia merasai dia berkuasa untuk bertaubat besok. Sebab besok tu dia beranggapan ada hari lagi untuk dia hidup. Dia tidak merasai hari besok tu hari yang belum tentu. Yang tentunya pastinya semalam dan hari ini. Yang sekarang kita berada ni yang pasti. Yang semalam yang kita sudah lepas itu pasti memang kita lalui. Yang sekarang kita duduk, keadaan sekarang ini, masa sekarang ini memang pasti kita lalui, sebab tengah lalui. Yang selepas daripada ini tak pasti. Jadi tidak ada siapa yang berani mengatakan selepas ini dia masih boleh hidup. Tak ada siapa pun. Tapi perkara ini dilupai oleh mereka yang melakukan dosa. Ini mereka berangan-angan boleh bertaubat hari besok, umpama besok itu masih milik mereka. Seolah-olah mati itu belum akan menimpa mereka. Seolah-olah mati itu menjauh daripada mereka. Itu satu perkara. Taubat-taubat ini hidayah daripada Allah. Apakah kita ni boleh mencipta hidayah sendiri? Tak mungkin. Sedangkan kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qul amliku naf'an wala darra illa ma sya'allah. Katakanlah, aku tidak boleh menarik kemunafaatan dan kemudaratan melainkan dengan izin Allah. Qul la amliku naf'an wala darra illa ma sya'allah. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajar oleh Allah, dan juga dicatat di dalam Al-Quran itu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah, la amliku naf'an wala darra illa ma sya'allah. Katakanlah, aku tidak boleh menarik kemunafaatan dan tidak boleh menolak kemudaratan illa ma sya'allah, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya menarik mudarat, menarik manfaat, menolak mudarat pun tidak mampu. Yang sebenarnya secara hakikatnya milik Allah. Apakah kita boleh menarik hidayah? Apakah kita ni boleh mencipta hidayah sendiri? Tidak mungkin. Maknanya orang
yang menangguh-nangguhkan taubat ini seolah-olah hidayah itu milik dia, bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasulullah SAW itu kekasih Allah, Nabi diutuskan untuk menyampaikan hidayah kepada manusia, tetapi secara hakikatnya Nabi SAW tidak boleh memberi apa-apa melainkan dengan izin Allah. Apatah kita ni bukan Nabi, bukan Rasul, sudah tentulah tidak mungkin, lagi tidak mungkin. Dan kerana itulah orang yang menangguhkan taubat ini sebab dia berangan-angan hari besok masih ada. Dia berangan-angan hidayah itu milik diri dia sendiri, bukan milik Allah. Yang keempat, ini yang kita akan bincangkan yang keempat, sambungannya. Kenapa seseorang itu menangguhkan taubat? Yang keempat. Yang keempat, bahawa menjanjikan ia akan dirinya dengan kemurahan Allah Ta'ala dan maafnya, dan ia sehabis-habis bodoh kerana harap ia akan kelepasan pada ketika tiada mencelai ia akan menjalani ia akan jalannya. Yang demikian itu tiada biasa, seperti tiada biasa berlayar perahu pada daratan, sabda Nabi SAW. Yang keempat, kenapa menangguhkan taubat? Iaitu seorang tu menjanjikan ia akan dirinya, iaitu dia berangan, dia menjanjikan kepada diri sendiri daripada kemurahan Allah, sedangkan dia sendiri tidak menjalani akan jalan untuk mendapat kemurahan daripada Allah. Iaitu kemurahan daripada Allah ni kita mesti menjalani jalan untuk mendapat kemurahan daripada Allah. Bukan kita ni bergeluman dengan nafsu, tiba-tiba mengharapkan keampunan daripada Allah. Kita bergeluman dengan maksiat, tiba-tiba kita mengharapkan keampunan daripada Allah. Sedangkan dalam masa yang sama kita tidak berusaha untuk keluar daripada maksiat. Yang kita berangan-angan menjanjikan diri kita dengan satu harapan yang memang kita tidak buat. Orang yang bergeluman dengan dosa tapi dia tidak keluar daripada lubuk dosa itu. Dia tahu apa yang dibuat itu dosa, tapi dia tidak mahu keluar daripada dosa itu, tidak mahu berpindah daripada keadaan maksiat kepada Allah kepada keadaan yang lain. Tiba-tiba dalam dirinya mengharapkan kemurahan daripada Allah. Sudah tentu ianya sesuatu yang tidak dijanjikan oleh Allah sebegitu. Seseorang untuk mendapatkan pahala daripada Allah, dia mesti berjalan kepada ibadah kepada Allah. Itu memang janji Allah. Seseorang yang ingin mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala, dia mesti melakukan sesuatu untuk mendapat syurga Allah. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beli daripada orang beriman diri mereka dan harta mereka dengan syurga. Maknanya nak masuk syurga Allah dengan diri kita sendiri. Sama ada kita terkorban di jalan Allah mempertahankan agama, ataupun kita menghabiskan masa pada kita ni untuk beribadah kepada Allah, korbankan diri kita dengan melakukan ibadah. Allah Ta'ala beli daripada diri kita untuk syurga. Dan kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Ta'ala beli daripada kita harta kita. Apa yang kita gunakan harta kita kepada jalan Allah, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan balas dengan syurga. Maknanya mesti ada daya usaha daripada diri kita sendiri untuk mendapat syurga Allah. Begitu juga mesti ada daya daripada diri kita sendiri untuk keluar daripada lubang dosa kepada lubang ketaatan, barulah akan mendapat keampunan daripada Allah. Tiba-tiba hari-hari daripada awal bangun tidur sampai tidur bergelumang dengan dosa, mengharapkan akan keampunan daripada Allah, sedangkan kita tahu itu adalah dosa. Setiap masa, sabar masa hidup dengan berjudi, sabar masa setiap masa hidup dengan melakukan benda-benda maksiat kepada Allah, sedangkan kita tahu itu adalah dosa, tapi kita tidak keluar, tidak berusaha keluar daripada lubang dosa itu. Sudah tentu itu adalah merupakan angan-angan yang diberi angankan oleh syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yani yang memberi waswas itu adalah jin dan juga manusia. Syaitan memberi keraguan dalam diri, memberi janji-janji yang bohong, janji-janji yang
suatu janji bentuk angan-angan yang menyeleweng. Buatlah dulu tak apa. Kan Allah Subhanahu Wa Taala, Innallaha Ghafurur Rahim. Allah Taala Maha Pengampun dan Penyayang. Itu adalah betul ayat Al-Quran. Tetapi bisikan itu daripada syaitan agar seseorang itu mati dalam keadaan melakukan maksiat kepada Allah dan dia tidak bertaubat. Kadang-kadang yang lebih teruk lagi ataupun yang lebih dahsyat lagi, yakni bisikan daripada syaitan manusia, itu lebih teruk. Nantilah dulu maghrib lambat lagi, masa maghrib lambat lagi nak habis. Kawan-kawan daripada manusia yang menghasut, manusia itu seperti syaitan. Minum-minum teh ke petang-petang, dah azan dah, kawan kata nantilah lambat lagi Isyak. Tu siapa? Yang berkata tu yang nampak jelas di mata. Tu maksudnya syaitan tu yang menghasut, tapi daripada kalangan manusia. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini yang memberi waswas ke dalam as-sudur, dada manusia itu daripada kalangan jin dan juga manusia itu sendiri. Alah tak apalah, ambil sikit pun rasuah, bos kita lagi banyak. Yang cakap tu siapa? Manusia, kawan kita. Alah bos orang atas tu lagi banyak ambil. Yang menghasut tu siapa? Kawan kita. Maknanya yang beri was-was tu adalah jin dan manusia itu sendiri. Alah. Kenapa kita nak bertaubat dulu kan? Besok kita buat maksiat lagi. Besok kita buat maksiat lagi. Itu siapa? Yang menghasut tu adalah kawan kita. Kita tak payahlah pergi haji dulu. Besok kita pergi haji. Nanti balik haji kita terjemuh dengan maksiat. Kan apa gunanya haji kita? Siapa yang cakap tu? Yang nampak di mata kita, manusia. Ada orang menyentuh kan? Ada orang yang bersikap menyentuh. Kenapa kita nak pergi haji? Nanti kan pergi haji, dekat sana kan nanti tak nampak Kaabah. Kita kan buat dosa banyak. Akan siapa yang cakap tu? Yang cakap tu manusia. Yang biasa kita dengar perkataan-perkataan yang macam tu. Siapa yang cakap? Manusia lah. Kalau syaitan dia tak cakap menyentuh dengan kita. Dia masuk keraguan dalam lubuk hati kita. Kita merasai keraguan itu, tapi nak didengar dengan telinga tak dengar. Tapi dalam lubuk hati itu rasa. Kan Allah Ta'ala tu begini, Pengampun dan Penyayang. Dalam hati berkata-kata itu adalah bisikan daripada syaitan. Kalau boleh didengar dengan telinga, itu bisikan daripada manusia yang umpama syaitan juga. Ini bendanya menyebabkan seseorang itu dia melambat-lambatkan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan demikian itu tiada biasa, seperti tiada biasa berlayar perahu pada daratan. Sabda Nabi SAW, kesemua itu memang sesuatu yang tidak tergambar, tidak biasa lah maknanya. Mana boleh berlaku kapal itu boleh berlayar di darat. Kapal-kapal ni berlayar di lautan. Kalau kita ni melakukan dosa tapi tiba-tiba kita tidak keluar daripada lubang dosa, mana mungkin kita akan mendapat keampunan dengan anggapan sebegitu. Umpamanya muskil, benda tu mustahil. Seperti bagaimana satu kapal tiba-tiba berlayar di daratan, tiba-tiba satu kapal berlayar di lebuh raya, tak mungkin. Begitu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu amila lima ba'dal maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu wa tamanna 'ala Allah al-amani. Yang bermaksud bermula orang yang berakal, mereka yang menghisap ia dan menghinakan ia dan mengerasi ia akan dirinya. Artinya menjadikan ia akan dirinya mengikut perintah Tuhannya. Yani Nabi SAW ada menyebut bermula al-kayyisu man dana nafsahu, bermula orang yang berakal, orang yang ada akal ni. Maknanya selain daripada ni orang ni tak ada akal. Ni tengok bagaimana Rasulullah SAW menyatakan orang tu ada akal tu orang macam mana. Bagaimana orang berakal? Mereka yang menghisap ia dan menghinakan ia dan mengerasi ia akan dirinya. Orang yang muhasabah diri dia.
Ni orang ada akal. Dia hitung diri dia. Berapa banyak dosa yang dia buat, berapa banyak amalan yang dia buat, berapakah keikhlasan yang mengikuti amalan-amalan itu. Dia banyak orang yang ada akal, sentiasa muhasabah diri. Berapa banyak dosa yang tidak dia buat dan bagaimana dengan amalan dia. Apakah amalan itu diiringi dengan ikhlas kepada Allah? Bagaimana amalan dia tahun lepas dengan tahun ini, mana lebih baik tahun lepas dengan tahun ini segi amalannya. Ini orang yang ada akal. Dan menghinakan dia, orang ada akal dia tunduk diri dia. Dia merendahkan diri dia. Tawadhu', ini orang ada akal. Mana kalau orang yang tidak ada akal dia tinggi diri. Dan mengerasi ia akan diri dia, makna menundukkan diri dia, menundukkan nafsu dia, mengerasi diri dia. Artinya apa? Artinya menjadikan ia akan dirinya mengikut perintah Tuhannya. Mengerasi diri maksud diri sini, menundukkan hawa nafsu dia sehingga dia boleh melakukan ibadah kepada Allah. Sebab nafsu-nafsu ni dia tidak suka kepada ibadah. Walaupun sebegitu nafsu ni tidak boleh nak dibuang, sebab nafsu ni boleh kita gunakan untuk mencari hidup. Tanpa ada nafsu tak adalah untuk kita hidup. Sebab nafsu ni dia memang dia berhubung dengan dunia. Nak banyak, nak kaya, nak senang tu nafsu dalam diri kita. Kalau kita buang yang tu tak ada dalam diri kita dan tak mungkin untuk dibuang. Cuma nafsu ni boleh ditundukkan dia, boleh dilemahkan dia, boleh diberi pengajaran kepada nafsu. Dan beramal itu bagi barang yang kemudian daripada mati. Dan juga beramal. Apa tujuan beramal? Orang berakal ni dia akan berfikir beramal ni tujuan tu apa? Tujuan untuk lepas mati. Orang yang ada akal dia fikir macam tu. Ini kita ulang. Nabi SAW menyebut orang berakal tu orang macam mana? Orang yang sentiasa muhasabah diri, merenungkan dirinya, dosa dia, amalan dia, ikhlas dia. Dan juga orang berakal tu orang yang tawadhu', menghinakan dirinya, tunduk. Dan orang berakal tu dia mengeraskan nafsu dia, yakni sehingga boleh beribadah kepada Allah, tundukkan, memberi pengajaran kepada nafsu. Dan orang berakal ni orang yang sentiasa ada dalam fikirannya, kenapa aku beribadah? Sebab untuk hari esok. Kenapa orang yang dia bekerja masa muda dia? Sebab masa tua dia nak senang. Tapi senang di dunia lah. Salah? Memang tidak salah. Dan bagi orang yang lebih berakalnya, dia fikir bukan setakat dunia, dia untuk akhirat. Bagaimana fikiran kita bekerja keras masa muda untuk kita senang masa tua. Dan begitulah sepatut akal manusia lebih menjauh. Dia beribadah banyak-banyak di dunia sebab untuk di akhirat. Sebagaimana dia nak senang masa tua, begitu juga dia nak senang masa selepas mati. Ini orang yang berakal. Ini orang berakal, ni logik orang berakal dia fikir macam tu. Kenapa kamu ni ke masjid ulang-alik, baca Al-Quran, solat malam, puasa dan sebagainya, tak suka buat jahat, tak suka buat maksiat? Sebab untuk besok, untuk mati. Bukan untuk masa hidup, mati. Sebagaimana seseorang tu bekerja keras untuk senang masa tua, seseorang tu kuat beribadah untuk senang selepas mati. Ini orang berakal. Kalau orang tak berakal, sebaliknya. Dan bermula orang yang taksir, yang lalai ia pada segala pekerjaan mereka yang memperikutkan ia akan dirinya, akan keinginan, maka tiada menegah ia akan dia daripada yang diharamkan dan mencita-cita ia atas Allah Ta'ala akan segala angan-angan. Maka serta taksir, yang lalai pada mengerjakan ta'at dan serta mengikutnya akan keinginan, tiada ia bersedia dan tiada ia bertaubat, bahkan mencita-cita ia atas Allah Ta'ala akan ampun dan maafnya dan akan masuk syurga, serta mengekalkan ia atas maksiat dan meninggalkan ia akan taubat. Dan orang yang tak ada akal tu kebalikan daripada orang berakal yang tadi. Bagaimana orang tidak ada akal ni? Orang yang tidak ada akal tu orang yang taksir, dia lalai pada segala pekerjaan mereka itu yang memperikutkan dia akan dirinya, akan keinginannya, yakni nafsu dia. Orang yang tidak ada akal tu orang yang lalai, yakni orang yang mengikut hawa nafsu dia.
Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Apa kamu tidak lihat orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan? Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, orang ikut hawa nafsu ni sentiasa menyuruh kepada kejahatan. Ammaratun bisu, anna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu ni sentiasa menyuruh kepada yang jahat. Dan orang yang mengikut hawa nafsu tu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nisbahkan orang tu mempertuhankan hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Apa kamu tidak lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Sebab dia ikut nafsu. Nafsu kata begini, dia ikut saja. Nafsu kata buat begini, ikut saja. Sedangkan nafsu itu sentiasa menyuruh kepada yang jahat. Inilah orang tidak ada akal, dia memperikutkan ia akan dirinya, akan keinginan. Keinginan itu maksud nafsu tu. Maka tiada menegah ia akan dia daripada diharamkan. Yakni nafsu ni sudah tentu dia suka benda yang dia nak, tak kira halal dan haram. Sedangkan orang yang tidak akal, orang yang tidak ada akal, dia ikut nafsu dia, dia haram pun dia ambil, yang halal pun dia ambil. Jadi dua-dua tu adalah dia ambil. Kadang-kadang kita hidup kita diuji. Kalau banyak tu kalau banyak tu haram kadang-kadang. Kalau sikit tu halal. Itu kadang-kadang diuji. Dan dengan keimanan kita lah kita akan pilih. Walaupun sikit tapi halal, kita suka, kita rela. Bagi orang yang berakal, beriman. Bagi orang tidak berakal, dia akan ambil yang banyak. Kenapa ambil yang sikit? Sebabkan di depan dia yang banyak tapi haram. Dan dia akan cepat menuding kepada yang lain. Kan bos-bos tu ambil banyak. Bos-bos orang besar-besar ambil yang haram juga. Ambil rasuah banyak juga. Kita sikit tak boleh. Ini bukan masalah bos siapa. Masalah neraka tu dia tak kenal siapa. Begitu kan, biasa macam tu boleh berlaku. Dan mencita-cita ia atas Allah Ta'ala akan segala angan-angan. Dia berangan-angan kepada Allah, sentiasa angan-angan kepada Allah Subhanahu. Angan-angan untuk mendapat keampunan daripada Allah, angan-angan untuk mendapat syurga Allah, angan-angan kot Allah Ta'ala tambahkan pahala kepada dia. Dia beramal tak beramal, tapi hidup bergeluman dengan dosa, tapi angan-angan untuk mendapat kebaikan. Maka serta taksir lalainya pada mengerjakan taat dan serta mengikutnya akan keinginan tiada dia bersedia dan tiada ia taubat. Yang dia lalai mengikut keinginan dia, tidak taat kepada Allah, mengangan-angan untuk mendapat kebahagiaan tetapi tidak bekerja. Kalau di dunia ini kita nak kaya, kalau kita tak bekerja pun mustahil juga. Begitu juga di akhirat, kalau kita tidak beramal nak masuk syurga, itu perkara yang mustahil juga. Sebab itu kaedah Allah Ta'ala ajak kita berfikir. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah Ta'ala suruh beri gembiralah, kabar gembiralah orang beriman dan beramal soleh. Satu, beriman, kita kena usaha kepada iman, kena belajar apa tu masuk iman. Dan iman yang kita pelajari itu mesti tetap dalam hati kita, dinamakan sebagai akidah, aqaidul iman, yakni ikatan iman. Kena cari ilmu. Sebab ilmu itulah penting bagaimana kita tahu iman yang macam mana, kita tahu akidah yang macam mana. Semua orang mengaku dia berakidah, tapi akidah yang macam mana? Jadi usaha ilmu itu adalah daripada kita kena belajar. Bukan boleh berpeluk tubuh tiba-tiba kita jadi beriman, tidak. Nombor satu ilmu. Ilmu ni asas segala-galanya. Kita nak jadi orang yang beriman, kena ada ilmu. Kita nak jadi orang beramal soleh, kena ada ilmu. Apa tu masuk amal soleh? Dan begitulah nak masuk syurga Allah. Allah Subhanahu Wa Taala syaratkan iman. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan berilah kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh. Nak masuk syurga mesti beriman, yang kedua beramal soleh, bukan dengan angan-angan. Sedangkan syurga ni ada syurga ar-rayyan, contohnya syurga yang dimasuki oleh orang yang berpuasa. Jadi nak masuk syurga itu kena usaha puasa. Dan ada syurga yang masuk dengan sebab apa? Dengan sedekah. Nak masuk syurga itu kena sedekah banyak. Dan ada syurga bagi orang yang sembahyang. Nak masuk syurga itu kena sembahyang. Jadi itu adalah merupakan bagaimana amal soleh, kena usaha. Mula daripada ilmu, kenal apa tu iman. Mula dengan ilmu, kenal itu amal soleh. Dengan apa kita ada ilmu, kita tahu ini amal soleh, amal yang Allah Ta'ala suka, kita buat. Di mana usaha kepada ilmu, usaha kepada amal. Dia bukan boleh angan-angan duduk kok dapat peluk bidadari kok. Semayang tak semayang,
Poket penuh dengan judi, dengan nombor ekor. Mana mahu kata sekarang ni. Mana mahu macam tu. Tak mungkin benda tu jadi mustahil. Macam kita tengok orang kaya, kita nak kaya, kita kerja pun tidak. Maknanya benda tu adalah benda yang mustahil. Dan tiada ia bertaubat. Dia berangan-angan nak masuk syurga, angan-angan nak dapat keampunan, angan-angan, tapi satu istighfar pun tak keluar daripada lidahnya. Dia angan-angan. Dan bahkan mencita-cita ia akan atas Allah Ta'ala akan ampun dan maaf dan akan masuk syurga, serta mengekalkan ia atas maksiat. Angan-angan mendapat keampunan Allah, angan-angan mendapat maaf daripada Allah, angan-angan untuk mendapat syurga Allah, tapi dia berdiri di atas maksiat. Siang malam bergelumang dengan dosa. Orang yang dia suka judi, nombor ekor penuh poket. Apa boleh kata tak payahlah berjudi, judi itu kan haram. Dia kata judi itu sama dengan jual beli, usaha. Ada juga orangnya di depan dia cakap, macam kita meniaga, kata dia, kita keluar modal RM50, kita meniaga jual goreng pisang. Macam saya juga RM50, saya meniaga ni. Cakap yang macam tu tuan-tuan, bahaya. Bahaya sebab apa? Takut perkataan itu Allah Ta'ala kategorikan orang tu menghalalkannya haram. Judi itu haram. Tiba-tiba kita halalkan dengan menyamakan di jual beli. Jual beli itu halal, judi itu adalah haram. Sedangkan Nabi SAW menyebut al-halal bayyin wal haram bayyin. Halal itu adalah nyata jelas, haram itu adalah jelas. Memang ada keterangannya, ini halal, ini haram, ada keterangannya. Judi itu haram, jual beli itu halal. Begitu juga riba adalah haram, itu jelas disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan meninggalkan ia akan taubat, yang tidak mau bertaubat, angan-angan mendapat keampunan maaf daripada Allah, angan-angan masuk syurga, tapi hidupnya penuh dengan maksiat dan tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata Sa'id bin Jabir rahimahullah ta'ala, bermula kelalaian dengan Allah bahawa berpanjangan oleh seorang laki-laki dengan mengerjakan maksiat dan mencita-cita ia atas Allah Ta'ala akan ampun. Ini adalah merupakan berpanjangan, berterusan. Masuk kata Jabir, bermula kelalaian. Apa yang dimaksudkan? Tafsir lalai itu yakni berpanjang-panjang ataupun berterusan orang tu dia mengerjakan maksiat. Mana terpanggil sebagai kelalaian. Termasuk orang yang lalai pada Allah ni, orang yang berterusan bermaksiat, mana dia lalai. Ataupun orang yang berterusan meninggalkan ketaatan kepada Allah, maksud tu orang lalai. Dan juga termasuk orang lalai itu dia cita-cita atas Allah Ta'ala akan ampun Allah, tu orang lalai. Orang lalai apa tafsir di sini, yakni dia panjang apa dia punya mencita-citakan untuk suatu kebaikan tapi dia tidak buat. Itu maksudnya lalai. Dia berterusan melakukan maksiat kepada Allah, itu maksudnya orang lalai. Itu berpanjang-panjangan kata Sa'id bin Jabir rahimahullah ta'ala. Dan ketahui olehmu, ini kita kena pakat-pakat tahu, kena pakat-pakat belajar, ambil ingatan. Ketahui olehmu ni pengarang, dia pesan kepada kita kan, ketahui olehmu ni orang dulu menulis kitab. Naklah kita tahu, belajar sungguh-sungguh, ambil ilmu, ambil cakna sungguh-sungguh. Bahawasanya dosa kecil itu jadi besar ia dengan beberapa sebab. Dosa kecil ni banyak orang yang pandang mudah. Dosa kecil aja, kecil. Perkataan kecil itu menyebabkan kita pandang mudah. Dosa besar tu kadang kita tak tergamak nak buat benda besar. Dosa besar tu kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair ada 70. Dimulai dengan yakni syirik kepada Allah, diikuti dengan sihir, diikuti dengan membunuh orang Islam, diikuti dengan meninggalkan solat, diikuti dengan meninggalkan puasa, diikuti dengan tidak menunaikan haji dan sebagainya lah. Ini disusun oleh Imam Az-Zahabi ada 70. Dosa besar tu memang tak teringin ataupun kita ni tak tergamak nak buat dosa besar, memang jelas tu besar. Tapi kadang-kadang dosa kecil ni kita rasa kecil. Sebab benda kecil, apa sebab kecil? Walaupun sebegitu, dosa kecil boleh jadi besar dengan beberapa sebab. Dosa kecil boleh jadi besar dengan beberapa sebab.
Yang pertama, bahawa membilang kecil ia akan dia, yang mengira dia, menganggap dosa kecil itu sebagai kecil, dan menghina akan dia. Alah, kecil, dia kata dia dosa kecil aja. Maka tiada peduli ia akan dia, dan tiada duka cita ia akan sebabnya. Sebab dosa kecil dia pun tak peduli. Dia pandang kecil lah, apa nak dikan. Kan kita kan Allah Ta'ala sebut al-hasanat yudhibna sayyiat, yakni kebajikan tu menghapuskan kejahatan. Dia pandai juga baca ayat Quran. Dia berterusan buat dosa kecil. Dia menggunakan ayat itu betul, ayat itu betul sahih, tapi nak pasang pada tempat tu tak sahih. Yang orang yang melakukan dosa kecil menganggap dosa kecil itu remeh, di mana sesungguhnya dia sudah melakukan dosa besar. Remeh pada dosa. Tengok perempuan yang ajnabi, yang tidak tutup aurat, dosa kecil, tapi gemar melihat itu, dia akan jadi besar. Sebab kita takut kita menghalalkan yang tu. Takut. Tengok orang perempuan yang tidak tutup aurat, kita suka je tengok. Tengok dalam internet, tengok di jalan-jalanan. Itu dosa kecil asalnya. Walaupun sebegitu, kalau kita anggap benda itu kecil dan remeh, dia akan jadi besar. Inilah. Dan kadang-kadang ada orang yang cakap ini menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis, tapi bukan tempatnya, pasang tak kena tempat. Betul ayat tu, tapi pasang tidak kena tempat, sehingga mempermudahkan dosa itu sendiri, mempermudahkan amalan-amalan. Al-hasanat yudhibna sayyi'at. Ini kebajikan membawa pergi akan kejahatan atau menghapuskan kejahatan. Sama banyak buat dosa, buat baik, buat dosa, buat baik, buat dosa, buat baik. Sebab menganggapan itu patut. Ini salah. Sebab kita nak pergi kepada Allah, nak jumpa Allah, nak bawa yang baik sahaja. Namun kerana kita ni kadang-kadang tak mampu nak buat kebaikan yang banyak, jangan buat dosa. Sebab kita nak bawa kebaikan, takut-takut dosa itu terlebih banyak daripada kebaikan yang kita buat. Kononnya kita menganggap kebaikan itu betul, kebaikan boleh menghapuskan dosa, tapi takut-takut terlebih banyak dosa berbanding dengan maksiat. Takut-takut juga dengan perkataan itu. Anggapan kita tu Allah Subhanahu Wa Taala tak maafkan kita sebab kita mempermudahkan dosa. Dosa-dosa ni adalah umpama sebagai musuh kepada Allah. Allah Taala benci dosa ni. Dosa tu makhluk Allah untuk uji kita. Tapi tiba-tiba kita mempermudahkannya, bermakna kita tidak malu kepada Allah. Kita tidak segan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sisi Allah, dosa dan pahala itu makhluk Allah, tapi di sisi kita pahala sahaja yang kita kena cari. Dosa kita tidak boleh sebagai makhluk, sebagai hamba Allah. Yang kedua, sukacita ia dengan dia dan bermegah-megah ia dengan dia. Ini paling bahaya. Dia gembira pula dengan dosa dan dia memegah-megah, megah-megah dengan dosa yang dia buat. Dia berzina pun dia megah-megah, dia berjudi pun dia megah-megah. Kadang-kadang pasang stiker lagi, stiker judi contohnya. Ataupun benar-benar maksiat sebegitu, jadi dia megah-megah dengan orang. Yang ketiga, bahawa mudah-mudah ia dengan menutupi Allah Ta'ala atasnya. Ini dia bermudah-mudah ia dengan menutupi Allah Ta'ala atasnya. Yang ini seolah-olah gambaran Allah Ta'ala itu mudah nak buat kira dengan kita. Macam seolah-olah kita jumpa dengan kawan kita boleh kira bicara macam tu. Allah Subhanahu Wa Taala tu Tuhan. Kena letak satu tempat sebagai Tuhan, bukan sebagai kawan-kawan yang kita boleh bersembang siang malam. Bukan. Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang patut kita malu, yang patut kita takut. Bukan satu zat yang kita boleh bermudah-mudah. Jadi seolah-olah dosa kita tu mudah menyentuh je kita nak berkira dengan Allah. Tidak. Allah Ta'ala tu sebagai Tuhan yang kedudukannya maha tinggi, kita yang maha rendah. Dan menyangka ia akan bahawasanya kerana mulianya di sisi Allah Ta'ala. Dan kadang-kadang seorang tu dia menyangka dia mulia di sisi Allah. Kenapa? Sebab orang dah puji dia semua, ramai pengikut dan sebagainya, dia orang mulia. Kan ramai pengikut. Kadang-kadang diuji begitu. Ramai orang ikut dia, ramai orang puja-puji dia, seolah-olah dia rasa Allah Ta'ala pun macam tu juga. Allah Ta'ala tu tidak sama dengan makhluk. Pandangan Allah Subhanahu Wa Taala tak sama dengan pandangan makhluk. Pandangan Tuhan, mana mungkin sama pandangan dengan makhluk? Tak mungkin.
Dan tiada mengetahui akan bahawasanya ia dimurkai oleh Allah Ta'ala. Dia tak sangka, dia tak tahu. Sedangkan dia dimurkai, dimarahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sebab apa? Dia beranggapan dengan kekayaan dia, dengan kemegahan dia, dengan pangkat dia, dengan pengikut yang ramai itu Allah Ta'ala suka. Walaupun dia buat dosa. Dia kata kalau dia buat dosa, kalau Allah Ta'ala marah, sudah tentu dah hilang segala harta dia, hilang segala pangkat. Sedangkan sampai sekarang dia masih kaya raya, contoh boleh berlaku dalam masyarakat. Ini benda yang boleh berlaku. Dia anggap orang sayang kepada dia seperti mana Allah Ta'ala juga sayang kepada dia. Sedangkan dia bergelumang dengan dosa. Dan yang keempat, bahawa mengerjakan ia akan dia dengan terang-terangan dan menzahirkan ia akan dia. Yakni dia iklan pula dosa dia. Dia tidak malu langsung dah kepada Allah. Dia bermegah-megah dengan dosa, dia iklan. Dan menyebut ia akan dia, kemudian daripada menunjukkan ia akan dia. Dan apa dia buat satu dosa, dia sebut kepada orang, dia bagi tahu, saya hari itu dapat nama ekor first prize. Oh, dia bangga. Ada orang yang tu kan, yang minum teh saya belanja. Dia bangga dengan dosa. Jangan pula kita pergi pula, dia telefon kita, halo, kenapa? Mari minum. Minum kat mana? Kat tempat biasa? Tak, ni lebih sikit sebab dapat rezeki. Dapat rezeki macam mana? Tu hari ikan memekor dapat first prize. Oh, kita nak minum kat mana? Kita pula tanya dia. Terlingkor kita. Itu kita. Sedangkan Allah Ta'ala sebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu kepada bir, kebajikan dan takwa. Jangan kamu bertolong kepada maksiat dan permusuhan. Allah Ta'ala dah sebut, dah ada garis panduan dalam hidup kita ni. Walau macam mana sekalipun orang terbaik kita, kalau dia mengajak kepada jalan kesesatan, jalan maksiat kepada Allah, tak boleh. Wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allah Ta'ala suruh kita ni tolong-tolong dalam bir, kebajikan dan juga takwa. Tapi Allah Ta'ala larang kita ni bertolong-tolong di atas maksiat dan juga permusuhan. Di mana kalau kita belajar ilmu usul, kita nak tengok apa yang diharamkan. Yang pertamanya ada perkataan larangan, nahi, yakni larangan. La tu menunjukkan larangan, nahi. Dan kadang-kadang kalau kita belajar ilmu usul, kita nak tahu sesuatu itu haram, Allah Ta'ala sebut haram, yuharrim, mana Allah Ta'ala sebut haram. Dan kadang-kadang nak tahu benda itu adalah haram, kadang-kadang perkara itu disebut secara negatif oleh Allah dan Rasul dia. Itu adalah merupakan di antara kaedah-kaedah nak tengok sesuatu hukum. Itu disebut dalam ilmu usul. Seperti bagaimana Rasulullah SAW yakni tidak memperakui seorang itu sebagai umat dia, itu menunjukkan perkara itu adalah haram. Di mana contohnya, man ghasya, barang siapa yang man ghasya, barang siapa yang man ghasya laisa minni, barang siapa yang menipu, dia bukan daripada kami. Nabi kata sallallahu. Mana itu adalah merupakan satu perkataan yang kecelaan, perbuatan yang cela. Itu adalah membawa kepada maksud haram. Jadi haram ni boleh kita faham kalau kita belajar ilmu usul. Satu, Allah Ta'ala sebut secara nahi, mana secara larangan, nahi mana larangan. Dan ada disebut secara haram terus, ada disebut secara begitu, secara negatif oleh Rasulullah SAW. Itu menunjukkan sebagai perkara itu haram. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin wa inna minal jihari an ya'mal ar-rajulu bil-layli 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah ta'ala fayaqul 'alimtul barihah kaza wa kaza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu satarallahi anhu. Hadis riwayat Rawahu Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah
Hadisnya hadis daripada riwayat Syaikhan, hadis daripada Abu Hurairah. Yang bermaksud artinya setiap umat akan dimaafkan daripadanya, tiada dosa bagi mereka itu. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menyebut pada pangkalnya, artinya tiap-tiap umat akan dimaafkan daripadanya. Ini tiada dosa bagi mereka itu, melainkan yang berterang-terang dengan maksiat. Yang tiada dimaafkan daripada mereka. Yang pertama ini Nabi sebut setiap umat akan diampunkan dosanya, tapi ada orang tidak akan mendapat keampunan daripada Allah. Orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan, dia tak malu lagi dengan maksiat yang dia buat. Dan setengah daripada yang menzahirkan, yang dibuat terang-terangan dan menzahirkan, menampakkan dan menerangkan maksiat itu bahawa mengerjakan oleh seorang pada malam akan pekerjaan yang jahat. Kemudian masuk ia pada masa pagi-pagi, pada ketika menutupi Allah Ta'ala akan dia, maka berkata ia, aku kerjakan semalam begini-begini, kaza wa kaza, dan sungguhnya telah bermalam ia menutupi akan dia oleh Tuhannya, dan berpagi-pagi ia membuka ia akan pintu penutup Allah Ta'ala daripadanya dengan memasyhurkan dosanya. Ini juga orang yang melakukan maksiat waktu malam, Allah Ta'ala tutup maksiat dia. Allah Ta'ala tutup dia. Tapi apabila tiba pagi, dia ceritakan kepada orang. Sedangkan Allah Ta'ala tutup aib dia. Dia saja yang tahu. Dia buat maksiat, orang tak tahu. Dia buat malam, orang tak tahu. Ataupun dia buat siang juga, orang tak tahu maksud begitu. Tapi dia cerita dengan orang, oi malam tadi saya begini-begini, kaza wa kaza, begini. Dia cerita dekat orang. Dari mana orang macam ni, Allah Ta'ala tutup aib dia, tapi dia buka aib dosa dia itu, Allah Ta'ala tidak akan ampunkan dosa dia. Dia bangga, mana dia bangga? Patutnya orang tu buat salah, dia diam-diam je lah, malu kepada Allah. Tapi dengan manusia pun dia tidak malu. Jadi bagaimana? Jadi kalau satu orang tak malu dengan Allah, apakah dia boleh malu dengan manusia? Tak mungkin. Satu orang yang menipu Allah, apakah dia tidak akan menipu manusia? Sudah tentu dia akan tipu orang. Orang yang malu kepada Allah, sudah tentu dia akan malu dengan manusia. Orang yang tidak tipu Allah, orang yang tidak tipu Allah, dia tidak akan tipu orang lain. Begitu. Orang takut kepada Allah, dia tidak akan buat maksiat, tidak akan buat jahat kepada orang lain. Itu maksudnya. Jadi pucuk pangkalnya Allah Ta'ala dulu. Orang tu takut kepada Allah, dia tidak akan buat jahat kepada orang lain. Orang tu malu kepada Allah, dia akan malu pada orang lain. Orang yang tak tipu Allah, dia tak akan tipu orang lain. Begitu. Tapi kalau orang tu dia tipu Allah, senang nak tipu manusia. Kalau orang tu buat jahat kepada Allah, senang dia nak buat jahat kepada manusia, sebab tak ada siapa yang dia takut. Sabda Nabi SAW, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairan yanqusu min awzarihim syai'an. Rawi Muslim an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat daripada Imam Muslim, daripada Jarir. Artinya barang siapa berjalan ia pada Islam akan jalan yang jahat, nescaya adalah atasnya dosanya dan dosa mereka yang mengerjakan akan dia, kemudiannya daripada ketiadaan kurang daripada segala dosa mereka itu oleh sesuatu. Ini orang yang mencipta satu perbuatan yang jahat. Senang ni maknanya orang yang buat satu perbuatan, satu pekerjaan yang jahat. Dia cipta satu perbuatan yang jahat umpamanya. Dan perbuatan itu, ini perbuatan dosa, dan dosa mereka yang mengerjakannya, dan juga dia melakukan dosa itu, dan dosa itu diikuti oleh orang lain. Dan dia ajar pula orang lain, di mana orang yang melakukan dosa itu tetap dia akan dapat dosa, dan orang ikut dia akan dapat dosa. Dan dosa orang ikut juga dikira sebagai dia sebagai pencetus dosa yang pertama. Jadi di sini orang yang mula-mula buat dosa ni sudah tentu dosa, dan dosa dia tu orang ikut. Dia ajar pula kepada orang, umpama ni cipta satu jalan untuk buat dosa, yang orang kedua buat dosa tu sudah tentu dia mendapat dosa. Di mana yang kedua itu dengan sebab dia belajar daripada orang pertama dosanya,
di mana orang pertama akan dapat dua dosa. Satu, dia buat dosa. Yang kedua, sebab orang ikut cara dia buat. Begitu. Dikehendaki dengan jalan itu menyeru ia dengan perbuatan atau dengan perkataan, atau menolong ia atasnya, atau diikut akan dia atasnya. Dan firman Allah, maknanya dia ajar kepada orang, dia suruh orang, kalau kamu nak panjat orang buat macam ni. Kalau kamu nak buka cermin kereta, nak ambil barang dalam kereta orang, kamu buat macam ni. Kalau kamu nak dapat judi, nak dapat nombor yang bagus masa kamu judi, ni. Dia ada kitab judi dia, umpama macam tu. Macam-macam, maknanya dia melakukan dosa dan dia ajar kepada orang lain, di mana dia mencipta satu jalan yang dosa kepada Allah. Firman Allah Ta'ala, wa nakutubu ma qaddamu wa atharahum. Surah Yasin ayat 12. Artinya menulis oleh kami akan barang yang mendahulukan oleh mereka itu daripada segala amal kebaikan dan kejahatan, dan segala bekas mereka itu dikehendaki dengan segala bekas itu barang yang menghubungi ia daripada segala amal, kemudian daripada selesai pekerjaan. Bekas, aksar ke bekas. Maksud apa di sini? Disebut secara umum, manaktubu ma qaddamu wa atharuhum. Ini ditulis, asal tu bekas, benda dibekaskan. Yang orang yang buat satu benda yang jahat diikut oleh orang, yakni dia akan mendapat hasil yang dia ajar kepada orang. Orang yang membuat satu kebaikan, dia ajar kepada orang kebaikan itu, dia akan mendapat hasil ajaran kebaikan itu. Dua-dua akan mendapat hak masing-masing ataupun habuan masing-masing. Orang yang buat dosa atau membuat satu kejahatan, dia ajar orang lain, dia akan dapat dosa yang dia buat, dan dia akan mendapat tu berapa ramai dia ajar dosa, dia akan dapat juga. Kalau dia ajar, dia ada 10 anak murid yang pandai buat maksiat seperti dia buat, 10 orang yang buat maksiat tu dia akan tanggung semua sekali. Dan begitu juga orang yang buat kebaikan, dia ajar orang lain buat kebaikan, 10 anak murid dia buat kebaikan, Masya Allah, mana dia akan mendapat pahala berterusan. Berbeza yang pertama, dia akan mendapat dosa yang berterusan. Jadi dua-dua tu ada dia punya habuan masing-masing. Itu Allah, dia Tuhan macam tu. Dia tak sama dengan kiraan manusia. Dan yang mengerjakan tatkala adalah yang membangkitkan atas taubat itu takut akan Allah, yang keluar ia daripada pengenalan saya, memperingankan oleh hamba akan menyatakan takut, maka hamba berkata, ini dia untuk akan datanglah. Mana seorang tu boleh bertaubat kepada Allah sebab apa? Sebab takut kepada Allah. Kalau tak takut kepada Allah, tidak akan bertaubat. Nak cerita pasal takut ni, insya-Allah pertemuan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa ja'alna min 'ibadikas shalihin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.